This call is now being recorded. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. So, cikgu kenalkan diri cikgu lah. Okay, kita ada student baru. So, ini nama cikgu lah. Okay, dan cikgu seorang YouTuber Okay. Hari ni cikgu nak fokus pada bab tingkatan 5 lah. Okay, kalau sempat kita bincang, ada soalan cikgu tu ada 7 bab lah. Okay, tak termasuk bab 8 Okay, first kali kita tengok soalan yang pertama. Kita pergi pada tajuk yang pertama soalan yang simple-simple. So, pelajar tengok soalan. Okay, so kita cubalah jawab. Satu kumpulan sukarelawan menjalankan aktiviti membersih rumah yang telah dilanda banjir. Seramai 6 orang sukarelawan diperlukan untuk membersihkan sebuah rumah dalam tempoh 2 jam. Okey, diberi masa T berubah secara langsung dengan bilangan rumah yang perlu dibersihkan. Okay, N, maksudnya bilangan rumah tu N lah. Okay, dan berubah secara songsang dengan bilangan sukarelawan yang bertugas M. Hitung masa yang diperlukan jika 12 orang sukarelawan terlibat dan 3 buah rumah perlu dibersihkan. Okey, pelajar boleh cuba jawab. Kita tengok poin dia yang pertama simple je. Okey. Poin dia yang pertama, T berubah secara langsung dengan bilangan rumah. Okey, maksudnya T berubah secara langsung dengan N lah. Bilangan rumah ni ialah N. Okey, dan berubah secara songsang. Okey, poin dia yang kedua berubah secara songsang dengan bilangan sukarelawan yang bertugas. Okey, M. Maksudnya dia dah jadi persamaan macam ni lah. Okey, hitung masa yang diperlukan jika 12 sukarelawan terlibat dan 3 buah rumah perlu dibersihkan. Okey, first kali pelajar take note satu. Okey, bila kita dah dapat persamaan macam ni. Okey, ada cikgu yang guna istilah berudu lah ni. Berudu nak jadi katak. Okay, maksudnya persamaan dia T berkadar ataupun berubah secara langsung dengan N dan berubah secara songsang dengan M. So, kita tukar dia kepada persamaan. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay. So, persamaan kita ganti dengan K lah. Okay, sama dengan K N per M. Okay, pelajar boleh ganti. T tu. T ni berapa? 2 jam. So, T ni ialah masa lah. Okay, K, N dia bilangan rumah. So, kita tengok yang atas. Membersihkan sebuah rumah. So, N dia ialah 1. Okay. Dan M dia ialah 6. So, kita tukar kepada persamaan macam ni. Okay, berapa nilai K dia? Pelajar cuba dulu. Berapa dapat nilai K dia? Boleh respon di ruangan chatting. K dia ialah 12. Okey. So, kita dapat K 12 Okay, thank you. Bagus awak. Yang ni boleh tekan kalkulator lah. Okey, K dia 12. Jadi, kita masuk balik dalam persamaan. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. T sama dengan 12 N per M. Okey, kena tahu satu je. Bila soalan ubahan, mesti cari nilai K. Tu wajib cari. Okey, so dekat sini kita akan dapat 3 markah lah. Bila pelajar cari nilai K. Okey, kita ada formula, masuk nilai je 1 markah. K dia 1 markah. Masuk balik dalam persamaan dia 1 markah dekat situ. Okey, dah 3 markah. So, kita sambung. Okey, clear pelajar Kita sambung. Soalan seterusnya, hitung masa yang diperlukan jika 12 sukarelawan terlibat dan 3 buah rumah perlu dibersihkan. Okey, ni jawapan yang kita dapat tadi. Terus sekarang ni hitung masa, kita nak cari T lah.
nak cari T. Jadi kita masukkan nilai N. Okey, N ni ialah bilangan rumah lah. Okey, so ada yang dah dapat, bagus. N dia berapa? N dia 3 biji rumah. Okey, bahagi dengan 12. 12 ni ialah sukarelawan. So kita akan dapat jawapan dia 3. Clear yang ni. Simple je soalan dia. Okey. Boleh Okey, kalau pelajar nak cikgu conteng, boleh cikgu conteng lah. Okey, settle soalan yang pertama, ubahan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Pelajar boleh tengok. Masa T yang diambil untuk melukis sebuah tembok berubah secara langsung dengan luas tembok L dan secara songsang dengan bilangan pelukis P. Okey, diberi 5 orang pelukis memerlukan masa 45 jam untuk melukis di sebuah tembok yang luasnya 2250 meter persegi. Soalan dia ungkapkan T dalam sebutan L dan P. Okey, pelajar boleh cuba dulu. Mesti take note kalau boleh highlight lah. Masa T berubah secara langsung. Okey, so berubah secara langsung dengan luas tembok L. Okey, dan secara songsang. Songsang mesti 1 per. Okey, songsang pada bilangan pelukis P. Okey, so dekat sini ni berudu lah. Macam mana berudu nak jadi katak? So jadikan dia persamaan. T sama dengan, mesti tambah K lah. Ini berudu jadi katak. Okey, L per P. Okey, first kali soalan ubahan cari nilai K. Gantikan. Pelajar boleh gantikan. T itu berapa? Okey, L itu berapa? Dan P berapa? So, cikgu nak nilai K. Berapa nilai K dulu? Gantikan T itu 4.5 sama dengan K, L dia luas tembok 2250 per dengan P. P itu pelukis berapa orang? 5 orang. So berapa dapat nilai K? Pelajar boleh respon. Okey, 1/100 boleh. Ataupun dalam perpuluhan lah. 0.01. Dapat tak pelajar kat sini tekan kalkulator? Ingat kalau satu pun boleh ubah, boleh tekan kalkulator. Kalau nak cikgu tunjuk tekan kalkulator, cikgu boleh tunjuk boleh respon. Perlu tunjuk ke? Boleh. Okey, beres. 1/100, okey. So, gantikan balik nilai K dia. P sama dengan K dia 0.01 L per P. Okey, ni sama macam tadi markah dia. 1, so dekat sini dia bagi 2 markah saja Okey. So 2 markah. Okey, seterusnya. Kita dah dapat persamaan ni kan tadi. Okey, cuba selesaikan B. Berapa kita dapat? Bilangan pelukis. Pelajar boleh cuba. Cikgu tunggu sekejap. Hitung bilangan pelukis. Kita nak cari P. Okey, bagus Ada yang dah dapat. Kita ganti je. Okey, so ni maklumat yang dia bagilah. T tu masa 1 jam 30 minit tu 1.5 jam lah. Okey, sama dengan 0.01 darab luas dia ialah 3000. Okey, kita bahagi dengan P. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, kalau pelajar yang dah mahir, dia akan P buat naik atas, 1.5 turun bawah. Okey, kalau dah cepat, kita tekan kalkulator.
Clear tak pelajar kat sini Clear Clear soalan ubahan dengan salah. Okey, 1 markah, 2 markah. Pelajar bagi markah terus. Okey, kalau tak sempat print, pelajar catat dululah. Okey, so clear? Boleh cikgu sambung? Boleh. Okey, beres. Boleh Okey, seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua. Bab yang kedua ni metrik. Metrik ni cikgu ada 3 soalan lah. Soalan yang asas. Okey, kita tengok soalan yang pertama. So dapat soalan macam ni, make sure pelajar boleh baca lah gambar rajah tu. Okey, Encik Aziz ingin menukar jubin di rumah tamunya, di ruang tamu rumahnya menggunakan jubin berwarna kelabu dan putih. 5.1 dan 5.2 menunjukkan 2 pelan cadangan susunan jubin beserta harga. So kita ada 5.1 harga dia RM1,044. 5.2 susunan dia macam ni, harga dia RM1,008. Okey, first sekali menggunakan kaedah metrik. Okey, hitung harga dalam RM bagi sekeping jubin berwarna kelabu dan sekeping jubin berwarna putih. Okey, so first sekali kita tengok gambar yang pertama lah. Okey, pelajar bentuk dulu persamaan. Okey, kita andaikan kelabu ni ialah X lah. Okey, dan putih ialah Y. Pelajar nak cuba dulu, pelajar cuba dulu. Sekejap lagi cikgu respon jawapan. Okey, cikgu tunjuk yang pertama. Kita kira yang kelabu. So ada berapa kelabu kat sini? 24. So 24X lah. Okey, tambah dengan yang putih. So ada berapa putih kat situ? Pelajar kena kira. So kita ada 12. Y sama dengan harga dia 1044. Settle persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua gambar rajah 5.2 ni lah. So kalau kita kira kelabu dia berapa? Okey, so cikgu laju kelabu dia 12. 12X tambah dengan okey, yang putih dia kita dapat 24Y sama dengan 1008. Ini persamaan dia. So kita boleh selesaikan. Okey, yang ni cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk, cikgu conteng ya. So kita tengok persamaan yang pertama tadi. 24X tambah 12Y sama dengan 1044 tadi ya. 1044. Okey, persamaan yang kedua tadi 12X tambah 24Y sama dengan 1008. So bila bentuk saja persamaan, pelajar akan dapat 1 markah. Ini first sekali. Penting ni. Lepas tu baru kita jawab menggunakan kaedah metrik. So kita salin balik. Okey, sambil-sambil pelajar boleh semak jawapan pelajar Okey, 24. Bentuk metrik ni mesti betul 12. So 12 24. Okey. So XY jangan lupa sama dengan 1044 1008. Okey, bila dah dapat bentuk macam ni, kita akan dapat 1 markah lah. Okey, kita nak cari XY. Biasakan pelajar XY ni kita buat sebaris. Dengan yang atas ni mesti tulis sama dengan yang ni kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi songsang. Okey, so bila songsangan pelajar kena tahulah. Okey, 1 per anak dara tolak dengan bujang comel. Okay, A, B, C, D. So 1 per anak dara. A dia ialah 24. Okay, dara dia
24 juga. Tolak dengan bujang 12. Comel 12. Okey, so macam ni. Lepas tu yang ni kita terbalikkan dia, 24 naik atas, 24 turun bawah. So kebetulan nombor dia sama. So 2 ni kita gantikan. Betul 12 kan? Sekejap kita tengok persamaan cikgu tadi. Sama Okey. So yang ni dah jadi negatif 12, kat sini negatif 12. Salin balik yang belakang. 44 1008. Simple je. Okey, dan pelajar boleh tekan kalkulator. Pelajar dah tekan kalkulator dah? Berapa jawapan dia XY? Cikgu nak jawapan. Boleh tekan kalkulator? Okey. 30 lagi. Y27. So X30, Y27. Semua dapat macam ni. So kita tulis balik jawapan dia Mesti tulis X sama dengan 30, Y sama dengan 27. Okey, tak tulis RM tak apa dalam matematik tak tulis unit. Tekan kalkulator metrik tak? Boleh. Okey, so kalau kita tekan kalkulator, okey, soalan kita macam ni Ni persamaan linear serentak lah. Persamaan linear serentak. So kita tekan mode, kita cari equation. So equation kita tekan nombor 1. So dekat sini ada 2 pemboleh ubah. 2 unknown so kita tekan 2. So A1 ni ialah ni 24. Okey, tekan sama dengan B1 ialah 12. C1 1044. Okey, A2 ialah 12. B2 ialah 24. Okey, C2 ialah 1008. So kita tekan sama dengan. So X30, Y27. Ya Okey, settle untuk bahagian yang pertama. So 5 markah lah kita tengok Kalau pelajar buat bentuk metrik macam ni 1 markah. Okey, jalan penyelesaian ni mesti tunjuk. So dia nampak semua ada anak dara, tolak bujang comel. Yang ni kita dah songsangkan semua 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah dan 1 markah. So 5 markah dekat sini. Okey, cikgu nak tunjuk yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua So yang ni kita clear dah. Pelajar dah clear tadi. Ya. Ini dah clear. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B ni ramai pelajar yang salah. Ni soalan PPT awak itu. Okey, harga jubin telah meningkat sebanyak 10%. Okey, jika peruntukan Encik Aziz ialah 1,200, adakah mencukupi untuk beliau memasang jubin mengikut cadangan susunan dalam rajah 5.1? So kalau kita rujuk rajah 5.1 tu, okey, so kita akan tengok kat sinilah. Justifikasikan jawapan anda dengan menggunakan pendarapan metrik sahaja. So pelajar kena tunjuk pendarapan metrik, baru pelajar dapat markah. Jangan pelajar kira-kira, tak tunjuk bentuk metrik, takkan dapat markah ni. Ni standard soalan SPM sebenar. Okey, so kita tengok. Ni formula dia lah, pendarapan metrik. Okey, so XY darab dengan XY. Ni formula dia. Pelajar take note dulu. Okey, so sekarang ni kita tengok rajah 5.1. Okey, dia meningkat 10% daripada harga asal. So tadi kita dah dapat X dia 30. Betul X dia 30. Jadi 10% darab dengan RM30.
So kita akan dapat RM3. Maksudnya dia meningkat RM3 lah. Harga asal 30. Dia akan jadi 33. Okey, seterusnya Y harga asal dia ialah RM27. Jadi 10% darab dengan RM27, kita akan dapat RM2.70. Bermakna harga dia dah jadi 27 tambah dengan RM2.70. So pelajar akan dapat RM29.70. Okey, kita masuk dalam formula. Okey. Pelajar 5.1, formula dia kan 24X tambah Y, betul? So kita salin balik XY ni. Okey, yang matrik 2 kali 1 ni lah. Okey, yang belakang tu letak harga yang dah meningkat kat sini. Pelajar mesti tunjuk gambar ni, pendarapan matrik ni. Okey, baru kita dapat jawapan. RM1,148.40. So sekarang ni bajet dia 1,200. Adakah mencukupi? Ya, cukup. Clear tak kat sini? 1 markah, 2 markah, 3 markah kat situ. Boleh? Boleh pelajar Clear kat sini? Formula ni pelajar take note. Okey, beres. Clear, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan matrik seterusnya. Ni soalan ni dia tricky pelajar sikit. Okey, cikgu nak persamaan dulu. Kita tengok soalan ni, cikgu nak persamaan dulu. Okey, Roslan dan Syahril merupakan guru penasihat kelab STEM sekolah. Mereka menganjurkan satu lawatan ke Pusat Sains Negara. Mereka menyewa 2 buah bas. Okey, bas P dinaiki oleh Roslan bersama 32 orang murid dan 3 orang guru. Okey, ini bas P. Okey, bersama dengan 32 orang murid dan 3 orang guru. Okey, manakala bas Q dinaiki oleh Syahril bersama 31 orang pelajar dan 3 orang staf sekolah. Jumlah keseluruhan tambahan P 1,880. Maksudnya bas P itu 1,850 dan bas Q 1,800 menggunakan kaedah metrik. Ni pelajar tengok. Cari tambang seorang dewasa dan tambang untuk seorang pelajar. Okey, cikgu nak persamaan pelajar dulu. Persamaan yang pertama bas P tu. Soalan ni dia trik pelajar ni. Dapat tak persamaan dia? Roslan bersama 32 orang murid dan 3 orang guru. Jadi murid ni kita andaikan X lah, senang. X maksudnya 32 X tambah dengan, so berapa orang guru? 4 orang guru. Clear Kenapa 4 guru? Termasuk dengan Roslan. Okey, so Roslan jadi 4Y sama dengan 1,800. Okey, yang ni clear. Ada trik pelajar dekat sini Ramai pelajar jawab 3Y tu. Okey, so persamaan yang kedua, Syahril bersama 31 pelajar. Jadi 31X. Okey, tambah dengan 4. Okey, 4Y sama dengan 1,800. Okey, ini 1,800. Yang atas ni 1,850. Sorry Okey. So bila dah clear macam ni, jawab dalam bentuk matrik. Tapi kalau pelajar nak tekan kalkulator terus pun boleh. Okey, kalau pelajar dah mahir, pelajar tekan kalkulator terus. Tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, tekan kalkulator. Mod equation. So ada 2 pun boleh ubah 2. So A1 32, B1 4, C1 1850.
Okey, A2 31, B2 4, C2 1000, 1800. So pelajar akan dapat X RM50. Okey, Y RM62, 5%. Okey, kalau duit mesti tunjuk. Kalau calculator plus Swiss, okey, calculator plus Swiss dia just tekan terus je. Persamaan sekejap kelas Swiss, cikgu tak ada contoh kelas Swiss, tapi kelas Swiss dua pun boleh ubah. Okey. Ya, masuk dalam matrik pun, masuk dalam matrik lagi senang. Okey, tak apa, nanti untuk kelas Swiss cikgu tunjuk tekan calculator So kita continue yang ni dulu. So jawapan dia tadi kita tulis siap-siap. X tu berapa ringgit? RM50. Y berapa ringgit? 62.5. Tekan calculator kan. Kita tekan calculator. So tapi ringgit mesti tambah kosong yang ni pelajar hati-hati kat sini. Baru betul jawapan dia. So kita tulis bentuk matrik. Okey, awak pakai kelas Swiss lagi senang masuk bentuk matrik 32, 31, 4, 4. Okey, so XY sama dengan 1850, 1800. So tadi cikgu dah cerita XY ni mesti sebaris. Okey, so formula kita tadi yang ni buat ke sebelah jadi songsang. 1 per anak dara tolak bujang comel A, B, C, D. So mesti tulislah 1 per anak dara anak 32, dara 4 tolak dengan bujang 4, comel 31. So kita songsangkan yang ni buat atas, yang ni turun bawah. Mudah je. 32, so 2 ni B dan C ni kita tukar simbol dia jadi negatif. Okey, so kita salin balik jawapan. So 1800. Okey, so tadi pelajar dah tekan calculator. So XY, step ni kalau boleh jangan tinggal lah. 50, Y dia 62.5. Baru kita tulis jawapan dia. X 50, Y 62.50. Sama je jawapan kita ke atas. Clear Okey, nanti Danish, nanti cikgu tunjuk nanti cikgu share kaedah matrik Okey, ada dalam nota cikgu pun ada tu. Okey, kita tekan calculator. Beres. Okey, thank you. So clear soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Pelajar nak cuba dulu yang A tu. Okey, boleh cuba dulu. Cari nilai K dengan keadaan E darab dengan F sama dengan 4004. So kelas kita cikgu rakam nanti cikgu share balik. Okey, dia bagi E 5432, dia bagi F. Ini nilai dia lah, negatif 4, 8, K negatif 10. Cari nilai K. Okey, apabila E darab dengan F. Okey, dapat 4004. Dia mudah macam tu. Ini maksudnya E darab F. E darab dengan F sama dengan 4004. Macam tu. So E kita salin balik lah. Okay, 5342. Okay, darab dengan negatif 4K 8 negatif 10. Okey, sama dengan 4004.
Soalan dia nak cari nilai K lah. Pelajar kena tahu yang ni mesti darab dengan yang ni dulu. Okey, sama dengan yang ni jawapan dia. Okey, so cikgu tunjuk satu 5 darab negatif 4. Negatif 20. Tambah 4 darab K. So 4K sama dengan 4. Okey, masukkan nilai. Tekan kalkulator je. Okey, kalau kelas WIS tekan shift source sekali saja Okey, kalau pelajar tak nak pindah-pindah, pelajar just tekan kalkulator. Negatif. So, cikgu reset balik lah. Reset shift mode 3. Tekan sama dengan Okey, negatif 20. Tambah dengan 4 alpha X. Okey, alpha soft 4. So, sama bersamaan ni. Shift soft, shift soft. So, K dia ialah 6. Mudah je. Clear dekat sini? Pelajar. Clear. Okey, beres. Clear Yang lain clear? Okey, so clear. Seterusnya, nyatakan matrik songsang bagi E. So, matrik songsang E tu kita salin balik lah. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Okey, kita songsangkan dia mesti 1 per 1 per anak dara. Okey, tolak dengan anak A, B, C, D. So, anak dara 5, dara 2, tolak bujang 4, comel 3. Okey. So, yang ni kita songsangkan dia seperti biasa. Okey, 5 buat turun bawah, 2 buat naik atas, 2 ni tukar simbol. Okey. So, clear dekat sini. So, pelajar kena tekan kalkulator lah. 1 per 5 darab 2, 10. 10 tolak dengan 12, negatif 2. Okey, so kita salin balik 2, negatif 4, negatif 3, 5. So, yang ni tak habis lagi Tak habis lagi. So, yang ni pelajar kena darab. Setiap nombor kita ni mesti didarab dengan nombor kat dalam. 1 per negatif 2 darab dengan 2. So, kita akan dapat 2 per negatif 2. Betul Yang ni 1 per negatif 2 darab negatif 4. So, kita akan dapat 4 per 2. Yang ni pun sama. Kita akan dapat 1 per 2 darab 1 per negatif 2 darab negatif 3. So, akan dapat 3 per 2. Seterusnya negatif 5 per 2. So, dekat sini ni tak selesai lagi. Mesti bentuk yang paling ringkas. So, kalau paling ringkas, negatif 1, 4 bagi 2, 2. Yang ni 3 per 2. Yang ni negatif 5 per 2. Baru clear jawapan dia. Boleh? Kat sini boleh? Boleh? Boleh Okey. So, lagi satu pelajar take note dekat sini. Okey. Ni dia kata matrik songsang. Okey. Kalau matrik tiada songsangan, kalau dia tulis tiada songsangan, apa maksud dia? Kalau songsang 1 per. Kalau songsang 1 per anak dara kan. Tolak bujang comel. Betul Kalau tidak songsang, terus je anak dara tolak bujang comel sama dengan kosong. Beza ni dua ni. Yang ni kena hati-hati baru ni keluar SPM ulangan baru ni. Tiada songsangan. Boleh pelajar? Clear? B tu clear? Clear, Alhamdulillah.
Okey, C pelajar boleh cuba C kita tinggalkan dulu metrik. Yang ni pelajar boleh cuba. C, cikgu nak pergi tajuk yang seterusnya boleh? Cikgu nak pergi tajuk yang ketiga, boleh, beres. Okey. Thank you Okey, soalan yang ke-6. Okey, kita pergi bab yang ketiga, insurans lah. Okey, cikgu nak buat nota sikit dah insurans ni. Pelajar take note dulu. Pelajar clear tak suara cikgu? Clear suara cikgu? Okey, beres. Alhamdulillah. So, kita tengok. Ani mempunyai polisi insurans perubatan. Poin dia yang pertama sekali insurans perubatan lah. Pertama dengan deductible sebanyak 1,000 dan peratusan co-insurans 80-20. Okey, so nota dulu. Simple, deductible dulu. Ya, deductible. Apa dia deductible? Deductible ni, pelajar take note, pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Okey, ni pelajar kena tahu. Sebab soalan KSSM ni dia akan tanya tu apa dia deductible. Okey, yang kedua co-insurance. Pelajar kena tahu. So co-insurance, pelajar dah salin kat atas So co-insurance. Apa dia co-insurance? Mesti ada perkataan apa? Perkongsian. Okey, co-insurance ni perkongsian. Perkongsian antara syarikat dan pemegang polisi. So kalau dia sebut 80-20, syarikat tanggung 80, kita tanggung 20. Kalau dia sebut 90-10, kalau dia sebut 90-10, so 90 ni ialah syarikat, pemegang polisi 10. Kalau dia sebut 90-10 lah, yang ni 80-20. Okey. Dan lagi satu nota pelajar take note sikit. Ini penting. Okey, ni kita polisi holder lah, pemegang polisi. So bila kita ambil insurans, okey, kita akan bayar premium. Kita bayar insurans tu nama dia premium lah. Okey, bila accident, syarikat akan bayar kepada kita pampasan. Okey, pampasan ni dia guna prinsip, pelajar take note sikit, prinsip indemnity. Okey, prinsip indemnity ni penting. Okey, pelajar kena tahu prinsip indemnity ni ada satu je dalam buku teks tu besar. Sebut pelajar sebut sendirilah prinsip indemnity. Apa dia prinsip indemnity ni? Prinsip indemnity ni ialah pemegang polisi, bukan pemegang polisi ni, ni gambar syarikat ni. Syarikat, okey, bayar apa yang kita tuntut. Okey, clear kat sini, prinsip indemnity, syarikat bayar apa yang kita tuntut, apa yang kita patut tuntut lah. Contoh dia, kalau kita accident 5,000 kos dia. So kita claim 7,000. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab syarikat dilindungi oleh prinsip indemnity ni. Bukan suka-suka nak claim insurans ni. Contoh masuk hospital sakit perut, kita claim 5,000. Tak boleh lah. Syarikat dilindungi oleh prinsip indemnity ni. So dia akan bayar ikut kos kita lah. Okey, dan lagi satu pelajar kena tahu, bila kita ambil insurans, ambil insurans ada perjanjian. Mesti ada perjanjian. So perjanjian ni nama lain dia kontrak insurans. Jangan esok dengar perkataan kontrak insurans kita tak tahu. Mesti kena tahu. Kontrak insurans, okey, ialah perjanjian lah. Okey, so kita tengok soalan.
Dan tengok soalan. So ni insurans perubatan. Pelajar take note insurans perubatan. Tolak deductible dulu. Insurans perubatan. So kita tengok kat sini dalam suatu kejadian. Ani telah dimasukkan ke hospital dan kos perubatan yang dikenakan oleh hospital sebanyak RM35,000. Ini kos rawatan kat hospital RM35,000. Hitung kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat dan ditanggung oleh Ani. So sekarang ni insurans perubatan ni pelajar jumpa saja perkataan insurans perubatan tolak deductible. Okey, maksudnya kos dia. So kita tulis dulu. Kos selepas deductible. Selepas deductible. Okey, so RM35,000 tolak dengan deductible dia RM1,000. RM35,000. Okey, tolak RM1,000. So kita dapat RM34,000. Simple je soalan dia. Kat sini dah pelajar akan dapat 1 markah dah ni. Ini 1 markah dah. Lepas tu baru kita cari. Okey, kos yang ditanggung oleh syarikat. So kita tahu perkongsian tadi. Perkongsian tadi. Koinsurans. Syarikat 80, pemegang polisi Puan Ani tu 20, 80-20. So cari syarikat dulu. 80/100 darab dengan RM34,000. Boleh respon pelajar, syarikat berapa? Ini syarikat Dapat berapa syarikat? RM27,200. Okey, clear. Okey, cikgu hanya nak tahu Puan Ani. Puan Ani. Ini Puan Ani lah. Puan Ani Puan Ani ni berapa kos dia? 20/100 darab dengan RM34,000. So berapa Puan Ani tanggung? RM6,300. Ada nak kena tambah lagi tak? RM6,300 ni dah tambah deductible ke belum? Belum lagi. So mesti tambah deductible dulu Sebab Puan Ani tanggung deductible juga. So jawapan dia RM7,300. So clear soalan macam ni? Clear pelajar? Betul jawapan cikgu? Betul Line tu cantik ke? Okey, so pelajar sambung lagi. Sambung satu lagi pelajar. Soalan nombor 7. Okey, cikgu bagi masa pelajar jawab. Okey, 6,300 tadi Jangan cikgu kira. 20/100. Takut salah tak? 100 darab dengan 34,000. Okey, 6,800. Pelajar 6,800 kan? So yang ni tambah 1,000, 7,800. Okey, so sambung. Pelajar sambung soalan nombor 7. Cikgu dah tunjuk tadi. Insurans perubatan patut buat apa? Cikgu nak jawapan je. Pelajar share jawapan dengan cikgu. Soalan ni nak Encik Ahmad je.
ni tanya ni? Sekejap, cikgu tengok. Cikgu insurans perubatan dia yang mana? Okey. So insurans perubatan yang ni. Yang bawah ni. Ni kos rawatan ni. Tamis 27,000. So mesti insurans perubatan tolak deductible Tolak deductible. So kos rawatan dia 27,000. So kita akan tulis kos lepas deductible. Tak tulis pun tak apa sebenarnya pelajar. Okey, so 27,000 tolak dengan deductible dia berapa? 2,000 2,000. So pelajar akan dapat jawapan dia 25,000. Clear? Altamis clear? Clear. Okey, beres. So sekarang ni kod insurans dia. Tengok kod insurans 9010. Okey, kalau dia tulis 9010 kita tahu. 90 syarikat, 10 tu policy holder lah, pemegang polisi. So sekarang ni soalan dia nak Encik Ahmad saja 10% lah. Jadi Ahmad berapa dapat pelajar? 10/100 darab dengan 25,000. So berapa jawapan dia? 4,500. Betul? Yang ni dah tambah deductible ke belum? Dah. Okey, beres. 10. Okey, thank you. Awak faham dah ni. Awak faham cerita dia. Okey, dia soalan macam ni. Dia 3 markah. Tolak deductible 1 markah. Jawapan ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Simple soalan dia. Dia mesti tunjuk lah. Mesti tunjuk. Okey, so settle untuk soalan insurans. Okey, settle 3 bab. Okey, lagi satu. Yang insurans ni ada 4 insurans Cerita dulu sikit. Nota sikit. Insurans ada 4. So insurans harta. Insurans harta ni yang jumpa terbakar tu lah. Rumah terbakar dan sebagainya. Ni insurans harta lah. Okey, yang kedua tadi insurans perubatan. Insurans perubatan. Kita kira tadi. So yang ni pelajar clear insurans perubatan. Okey, yang ketiga kita ada insurans hayat. Insurans hayat ni soalan seterusnya ni lah. Kalau jumpa perkataan perokok dan bukan perokok ni. Insurans hayat. Okey, dan yang keempat pelajar-pelajar insurans motor. Insurans apa sampai 2 pula ni. Insurans motor. Insurans motor ni pelajar kena take note betul. Insurans motor ni duduk kat Sabah berapa ringgit, duduk kat Semenanjung berapa ringgit. Kalau Sabah berapa ringgit? Insurans motor. Pelajar nak dengar suara. Bukan nak dengar suara, pelajar chat je. Kalau Sabah berapa ringgit? RM20.03. Kalau Semenanjung RM26. Yang ni clear? Yang lain clear tak yang ni? RM20.30 dengan RM26 ni. Clear Kenapa dekat Semenanjung mahal Dekat Sabah Sarawak murah insurans dia? Kenapa? Infrastruktur jalan raya kita dekat Semenanjung kita nikmati semua Kalau Sabah Sarawak tu dia masih ada jalan yang tak cantik lagi lah. That's why kadar insurans motor dia murah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, jadual 6 menunjukkan kadar premium tahunan bagi 1,000. Okey, nilai muka insurans hayat boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans X. Okey, bila sebut saja insurans hayat, cikgu
Sebelum tu nota lagi sekali. Insurans hayat ni tips dia ingat formula. Ingat formula. Itu saja. Kalau insurans hayat ni. Insurans hayat ni ingat formula je. Okey. So kita tengok soalan. Okey, jadual 6 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans hayat boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans X. So kita tengok soalan. Ni kita ada lelaki, kita ada perempuan, umur, bukan perokok. Okey. Nyatakan satu faktor yang menentukan kadar premium. Apa faktor dia? So pelajar boleh pilih kat atas. Faktor umur pun boleh, faktor jantina pun boleh, perokok dan bukan perokok pun boleh. Paling mudah sekali umur. Makin tua, makin besar kadar premium dia. Umur pun boleh, jantina pun boleh. Simple. Okey, soalan B. Pelajar cuba boleh. Ingat formula dia. Formula dia bagi tak yang ni? Dia bagi formula yang ni. Ni formula SPM. Okey, kita tengok formula SPM. Insurans ni yang ni lah. Yang atas ni. Okey, dia dalam grup nombor dan operasi lah. Okey, ni formula dia. Dia bagi premium sama dengan nilai muka polisi bagi dengan RMX darab kadar premium per RMX. Okey, pelajar boleh tulis formula tu. Tulis formula dulu. Nilai muka polisi. So tak pun cikgu tulis lah kat sini. Ini jawapan cikgu tadi Okey, so cikgu tulis. Soalan B Okey, premium sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium. Kadar premium per RMX. Okey, formula ni diberi. Okey, so kita tengok soalan. Okey, Encik Ali berumur 34 tahun dan merokok. Okey, dia memperuntukkan bayaran premium bulanan. Dia point dia kat sini Dia treat awak bayaran bulanan dia RM53.35. Hitung jumlah pelan insurans hayat boleh baru yang dibeli oleh Ali. So dia nak hitung pelan insurans hayat boleh baru. So ni nilai muka ni kita nak cari. Okey. So sekarang ni premium kita dah tahu. Premium bulanan dia RM53.35. Pelajar take note dekat sini ni premium ni mesti tahunan. Mesti dalam tahun. Okey, jadi dia RM53.35 ni sebulan lah. RM53.35 darab dengan 12. Simple je. Sama dengan nilai muka polisi kita nak cari kita andaikan dia X lah. Bahagi dengan RMX ni ialah yang ni. 1000 ni. Ni ialah RMX. Okey, lepas tu kadar premium ni 1000 cikgu tulis balik. Kadar premium dia, so kita tengok umur dia 34. Okey, dan merupakan perokok. Ali ni laki laki dan perokok sini RM2.91. So darab dia RM2.91. Tekan kalkulator, sheet soft. Berapa jawapan dia cikgu nak? Simple soalan macam ni. So berapa jawapan?
Okey, 220,000. Alhamdulillah semua dapat. Dia soalan ni kalau keluar soalan trial awak, make sure lah dapat markah penuh. Okey, so seterusnya. Ada lagi tak soalan insurans? Okey, seterusnya kita nak masuk cukai. So sebelum tu kita take file dulu. Saja nak pergi toilet dan sebagainya. Kita sambung dengan percukaian selepas ini. Okay, take file dulu sekejap Okey.
Okey, boleh cikgu sambung pelajar? Boleh Okey, beres. So kita tengok soalan pencukaian ni, kita tengok slide cikgu yang simple lah. Okey, soalan pencukaian ni, ni soalan paper 1 paper 1 PPT hari tu lah. Okey, so first kali tolong ingatlah formula dia. Dia ada dua, cukai tanah dengan cukai pintu. Pelajar kena master betul-betul cukai pintu, cukai tanah. Dua Okey, so kita tengok dekat sini. Jasmine memiliki sebidang tanah seluas 278 meter persegi. Okey, diberi kadar cukai tanah 31 sen setiap meter persegi. Hitung cukai tanah yang perlu dibayar untuk tahun semasa. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. Okey, yang ni kena tahu, simple je. Kadar cukai tanah 31 sen. Darab keluasan tanah 278. Just tekan kalkulator je. So kita akan dapat jawapan simple, RM86.18. Ni cukai tanah. Okey pelajar Okey, dan lagi satu pelajar kena tahu cukai pintu. Okey, cikgu tunjuk sikit. Okey, so dekat sini ni ialah cukai pintu. Okey, Ahmad memiliki sebuah rumah kediaman di sebuah bandar. Sewa rumah tersebut dianggarkan RM1,800 sebulan. Cukai pintu tahunan dia 972. Hitung kadar cukai pintu. Okey, tadi cukai tanah, ni cukai pintu. So cukai pintu kena tahulah jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. So soalan dia hitung kadar cukai pintu lah. Okey, 972. Hitung kadar, kita nak kadar cukai pintu Okey, jumlah cukai pintu dia 972. Kita nak kadar cukai pintu. Okey, nilai tahunan. Mesti sewa rumah sebulan ni mesti didarab dengan 12. Okey, belajar tekan kalkulator. Berapa kadar cukai pintu? Tekan kalkulator. 972 alpha soft alpha x darab dengan 1800 darab dengan 12. So berapa cukai pintu? .045. Okey. So bila kita dapat macam ni jawapan dia, adakah ini ke jawapan dia? So kena ingat, bila kadar cukai pintu mesti dalam peratus. So mesti darab dengan 100. So kita dapat 4.5% kadar cukai pintu. Clear yang ni Clear cukai pintu? Okey, beres. So pelajar jawab clear, alhamdulillah. So kita sambung soalan kita tadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada cukai pendapatan lah. Cukai pendapatan. Okey, so yang ni the trick pelajar. Pelajar kena faham betul-betul Cik Chong belum berkahwin dan bekerja sebagai kerani sebuah syarikat. Gaji bulanan dia RM4,000. Dia menderma RM50 kepada pusat kebajikan yang diluluskan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pada hujung tahun 2022, Encik Chong menerima bonus sebanyak RM4,000. Okey, PCB, potongan cukai bulanan dia RM16.65 dipotong daripada gajinya setiap bulan. Dia ingin menghitung cukai pendapatan untuk taksiran tahunan 2022. Jadual menunjukkan pelepasan cukai. So dekat sini dia bagi kepada kita jadual pelepasan cukai. Soalan yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Pelajar take note. Yang ni formula ni tidak diberi. Tulis pendapatan bercukai. Cukai sama dengan
pendapatan tahunan. Okey, tolak dengan pengecualian cukai. Tolak dengan pelepasan cukai. Okey, so bila kita tengok macam ni, kita cari satu-satu lah. Okey, so sekarang ni pendapatan tahunan dia berapa? Gaji bulanan dia berapa? 4,000. So 4,000 darab dengan 12 lah. 4,000 darab dengan 12. 12 bulan Okey, ditambah dengan bonus dia. Berapa bonus dia? Dia ada bonus kat sini. Jom menerima bonus banyak 4,000. So kita tambah 4,000 lah. 4,000. Okey, seterusnya pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni pelajar take note lah. Pengecualian cukai ni ada dua je. Derma atau hadiah. Okey, pengecualian cukai. So soalan dia ada derma tak? Ada derma kat sini ada derma RM50. So masukkan RM50. Tolak dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai pelajar dah tambah dah semua. 9,000 tambah 1670 tambah dengan yang ni cikgu potong lah. Sebab had limit dia 7,000 je. Okey, so yang ni kita tambah tambah. So pelajar tambah dekat sini pun dah cukup dah. Tambah, tulis kat sini. So berapa dapat pelepasan cukai dia? Pelajar tolong cikgu tekan kalkulator. Berapa pelepasan cukai dia? Okey, terus jawapan tu gayanya. Okey. So cikgu terang lagi sekali ya. Cikgu terang lagi sekali soalan itu ya. Macam ni. Okey. Pendapatan bercukai. So cikgu ulang balik. Pendapatan bercukai, pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, pengecualian cukai itu derma dan hadiah Pendapatan tahunan dia, gaji bulanan dia 4,000. Darab dengan 12 tambah dengan 4,000. Tolak. Okey, so dah dapat pelepasan cukai Okey, tolak pengecualian cukai dia apa dia? 50 derma tadi. Pelepasan cukai kita tambah semua, kita akan dapat ni rujuk jadual tadilah. 19069. Okey, so pelajar akan dapat pendapatan bercukai dia berapa? 32,881. Clear kat sini. Kat sini pelajar akan dapat 3 markah dah ni. Clear tak kat sini? Pendapatan bercukai dulu. Respon. Okey, clear. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ni pelepasan dia. Yang ni yang cikgu potong tadi sebab had limit dia 7,000. Okey, ni ialah pelepasan cukai tadilah. Okey. So untuk soalan B kita kena rujuk jadual. Okey, kita tengok. Jadual 3.2 menunjukkan sebahagian daripada kadar cukai pendapatan individu. So kita tahu pendapatan dia tadi. Dari berapa pendapatan dia kita dapat? 32,881 Okey, so 32,000 dia duduk dalam range dekat sini lah. Ni dekat mouse cikgu ni. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Chong. So kita kena tahu cukai pendapatan untuk 20,000 pertama 150. So cukai pendapatan 150. Yang pertama 150 lah. Tambah dengan 386.43. Macam mana kita dapat 386.43? Pelajar. Balance dia. Okey. So cikgu tunjuk kat sini. Kita dapat tadi 32,881. Kita tolak dengan 20,000 tadi, kita dah kira dah 150 ni. Okey, yes, betul. Balance dia darab dengan berapa persen? 3%. So dapat 386. So kita dapat cukai pendapatan dia
536.43. Clear kat sini? Ni cukai pendapatan Soalan ni cukai pendapatan yang perlu dibayar. So yang dia kena bayar berapa? Pelajar. Ada rebate tak kat sini? Ada rebate kan? 400. Okey, so rebate 400. Okey, so dia kena bayar dekat sini lah. 136.43. Okey, cikgu nak contoh yang sikit kat sini. Pelajar. Rebate ni ada dua je. Rebate ada dua je. Rebate ada dua. Satu, pendapatan bawah 35K. Pendapatan bercukai yang tadi tu. Bercukai bawah 35K, so rebate 400. Ni rebate lah. Jangan. Rebate dia 400. Yang kedua, rebate ialah zakat. Dua ni saja. Okey, kalau soalan tu dia keluar paper 1. Dia keluar paper 1. Contoh dia keluar paper 1. Nyatakan jenis rebate lah. Dalam pendapatan bercukai, so ada dua je rebate. Okey, clear pelajar kat sini Ya. Okey. Seterusnya. Kat sini, tengok kat sini pun dah 3 markah dah. Okey, sayanglah kalau soalan senang macam ni kita tak boleh jawab kan. Sorry. Okey, cikgu sambung sikit lagi. Adakah Encik Chong perlu membayar baki cukai pendapatan? Berikan justifikasi. Okey, soalan C ni sebab dia ada PCB soalan dia. So pelajar kena tahu PCB ni potongan cukai bulanan. Bulanan ataupun berjadual lah setiap bulan. So setiap bulan dia potong RM16.65 darab dengan 12. Maksudnya kira setahun lah. Tolak dengan pendapatan, cukai pendapatan tadi yang dia kena bayar. So dekat sini bila tolak ada balance dekat situ. So balance tu, okey, jawapan dia adakah Encik Chong perlu membayar? Tidaklah. Sebab apa? Ada lebihan. Menerima lebihan potongan PCB sebanyak RM63.37 yang akan dipulangkan oleh lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, lepas tu dekat sini dia kata cukai yang perlu dibayar ni lebih kecil daripada PCB ya. Ni jawapan. Kalau pelajar tulis tidak, terus pelajar tulis cukai yang perlu dibayar ni lebih kecil daripada PCB pun boleh, cukup. So dekat sini kita akan dapat markah. Nampak pelajar markah dia? Clear tak kat sini? Catat dulu lah, pelajar catat dulu. Ada yang nak tanya tak soalan cukai ni? Ada? Tak ada? Boleh cikgu sambung? Okey, clear. Okey, settle lah Altamis Cikgu sambung soalan seterusnya. Okey, nyatakan jenis cukai menggantikan cukai tanah bagi kediaman berstrata. Apa maksud kediaman berstrata? Pelajar. Soalan cikgu, apa maksud kediaman berstrata? Tu respon, cuba type sikit. Apa maksud kediaman berstrata? Atas tanah Okey, so Saza, okey. Dia rumah atas tanah bayar cukai tanah. Kalau rumah atas langit bayar cukai apa? Kediaman berstrata ni rumah atas langit lah, apartmen, kondo. Tu masuk kediaman berstrata. Bayar cukai apa? Nyatakan jenis cukai. Cukai petak. Pandai awak. Cukai petak.
Okey, ni soalan SPM sebenar ni. Ramai yang salah. Okey, bila kita sebut saja cukai, pelajar kena tahu 5 lah. 5. Okey, nombor 1 cukai pendapatan. Bayar kat mana cukai pendapatan? Pelajar respon, cukai pendapatan bayar kat mana? LHDN. Okey, cukai pintu. Bayar kat mana? Cukai pintu. Majlis lah. Majlis berkuasa tempatan. Pandai awak. Tempatan. Okey, kena tahulah kenapa kita bayar cukai pintu. Untuk majlis daerah uruskan sampah, cik longkang, okey, potong rumput. Okey, lagi satu cukai tanah. Bayar kat Jabat Tanah dan Galian. Jabat Tanah dan Galian. Cukai jalan. JPJ ya. Lagi satu, cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan, pelajar. Respon. Okey, custom. Jabatan Custom Diraja Malaysia, JKDM. Okey, clear. Awak faham lah tu. Awak clear kat sini Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, so kita tengok balik. Rajah 5 menunjukkan pelan tanah milik Zairul dan Lee berbentuk segi 4 tepat. So, ni tanah Zairul, ni tanah Lee. Okey, kadar cukai tanah kawasan tersebut 50 sen per meter persegi. Jika perbezaan. So, point dekat sini perbezaan. Cukai tanah yang dibayar oleh mereka ialah 200. Hitung panjang dalam meter tanah Zairul. Dia nak panjang dalam meter tanah Zairul. So, kita kena tahu dia nak cari panjang. Maksudnya tinggi ni kita dah tahu dah 32 sebab dia sama kat sini Okay, so kita nak panjang tanah Zairul tu. Okay, so kita tahu kadar dia 50 sen. Dan soalan dia bagi perbezaan cukai tanah dibayar oleh mereka ialah 200. Maksudnya kalau cikgu tulis kat tepi dia ni, pelajar boleh jawab dekat ruang jawapan. Maksudnya tanah Zairul tolak tanah Lee, dapat beza dia 200. So, tanah Zairul, kita kira dulu Zairul. 32 darab dengan X, darab dengan kadar dia berapa sen? 50 sen. Tolak dengan tanah Lee. Berapa tanah Lee? 12.5 darab dengan, tak muat pula cikgu, 32 darab dengan 50 sen sama dengan 200. Okey, kita nak cari nilai X. Ni dah satu baris tu, tekan kalkulator saja. Berapa panjang dia dapat pelajar? $25. Pandai awak. Yang lain dapat 25. Dapat pelajar soalan ni? Cikgu tak ada line ke awak tak respon? Dapat Alhamdulillah 25. So, clear. Awak faham lah tu bentuk soalan tu. So, clear. Cukai ni clear. Okey, so kita sambung. Soalan nombor seterusnya. Nombor 11. Okey, ni untuk bab 5. Bab 5 kita tengok slide cikgu sikit lah. Yang ni potong. Sekejap. Sekejap Dah betul dah.
Okey, so kita sambung pelajar. Okey, cikgu tunjuk slide cikgu sikit dah. Bab 5. Okey, kekongruenan Okey. Boleh cikgu sambung lagi ni pelajar? Okey, clear. Clear tadi? Okey, alhamdulillah. Okey, so kita tengok kongruen. Okey, apa maksud kongruen? Kongruen ni bentuk sama, saiz sama walaupun kedudukan dia berbeza lah. Okey, kita tengok. Okey, bila masuk saja bab kongruen bab 5 ni, kita ada 22 contoh buku teks yang kita kena kuasai. Okey, ada 22 contoh dalam buku teks. Pelajar kena buat semua. Okey, baru pelajar clear untuk jawab soalan tu. Okey, so kita tengok. Ni yang pelajar kena tahulah. Kongruen, pembesaran, gabungan transformasi, teselasi. So ada 4 ni pelajar kena master. Okey, seterusnya kita tengok. Ni soalan SPM. Yang ni analisis cikgu lah. SPM 2021 9 markah untuk tajuk ni. Dia ada gabungan transformasi. Soalan SPM 2 dia ada 10 markah lah. Ni SPM 2 ni yang COVID itu. So sama juga dia ada gabungan transformasi. SPM ulangan, markah dia paling tinggi sekali 14 markah lah. SPM ulangan ni dia ada teselasi, dia ada gabungan. SPM 2022 tahun lepas 5 markah dan yang baru ni 8 markah lah. Okey, so tajuk ni sangat penting lah. Okey, kita recall balik. Okey, yang pertama sekali translasi. Translasi pelajar kena take note lah. Kalau yang atas ni, yang dekat mouse cikgu, nampak mouse cikgu tak? Nampak Yang 4 ni ialah X. Kalau nilai X dia positif, dia ke kanan lah. Negatif kiri. Yang bawah dia Y. So kalau translasi dia akan gerak macam ni. 4 unit ke kanan. So X. Kalau Y dia negatif, dia akan gerak ke bawah 3 unit. So akan dapat macam ni. Ni translasi. Okey, yang kedua, pelajar kena tahu pantulan. So sebut saja pantulan mesti ada pada garis. Okey, contoh macam ni. Ni garis. X sama dengan 5. So pantulan ni dia macam cermin lah. Dia macam cermin. Okey. Cuma pantulan ni 2 markah. Pantulan pada garis. 2 markah. Kalau translasi tadi pun sama juga 2 markah. Translasi 1 markah. Koordinat dia 1 markah. Okey, seterusnya pembesaran. So pembesaran ni dia special, dia 3 markah. Pembesaran mesti ada, faktor skala mesti ada, pada titik. Dekat mana titik dia bercantum. Titik dia membesar lah, pembesaran tu berlaku. Okey. Dan yang terakhir sekali putaran lah. Putaran 3 markah juga. Berapa darjah, ikut jam ke, lawan jam ke, pusat putaran dia berapa. So dekat sini, ni putaran. Ni contoh lah. Contoh putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 65. So bila putar dia jadi macam ni. Yang ni kena master betul-betul pelajar Okey, seterusnya kita tengok soalan awak. Kita tengok soalan pelajar. Okey, Siva menyediakan 2 keping kad berbentuk trapezium yang kongruen. Okey, point dia kat sini kongruen lah. Kongruen tu bentuk sama lah. Seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Setiap kad dilukis dengan separuh logo. Nampak ni logo dia. Separuh dia warna hijau dan kuning tu lah. Okey. Siva mencantumkan 2 keping kad ini untuk membentuk satu pentagon berlogo lengkap. Sekarang ni dia nak cantum 2 ni supaya logo dia jadi lengkap. Jika perimeter pentagon ialah 90, hitung dalam cm pentagon itu. So sekarang ni kalau kita nak gambar dia macam ni kan. Okey. Dia cantum 2 keping ni untuk membentuk pentagon lah. Soalan dia hitung luas pentagon itu. Okey, first kali pelajar tengok gambar dia macam ni kan. So dia cantum. So bila dia cantum dia jadi macam ni. Okey, so cikgu dah pelajar lukis dulu gambar cantuman tu. Lepas dia cantum dia jadi logo dia macam tu. Asal dia macam ni asal dia macam ni. Okey, dia cantum. Lukis
cantuman tu. Boleh? Boleh cikgu sambung sikit? So yang tu kita label lah bila congruent tu. Kalau kat sini 13, kat sini pun 13 juga Kalau kat sebelah 20, ni 20. Boleh cari tak panjang CS tu? Dia bagi kita perimeter 90. Cari panjang CS tu berapa? Berapa dapat panjang CS? 24. Okey, sebab dia bagi perimeter. Betul Semua dapat 24? So cikgu andaikan macam ni lah. Dia senang. Okey, 90 tolak 20 tolak 13 tolak semua dapat 24. Okey, bila kita dah dapat 24, so akan dapat satu markah. Kita tahu CB tu separuh daripada CS. So 12 Okey, so bila 12, okey, kita dah tahu cikgu nak pelajar cari luas satu pentagon ni, boleh cari tak? Kita kira sebelah tu. Panjang AD tu berapa tadi? 13. CB tu panjang dia berapa? 12. Kita tak ada AB, betul So ni ialah gambar trapezium. Trapezium kan 1/2 A tambah B darab dengan C. Berapa nilai B dia? Panjang berapa panjang AB? Boleh cari tak AB? Bantu. So ni gambar dia kan? Nampak tak segitiga tu? 12. Nampak belajar Jadi kalau teorem Pythagoras tu 13, 12, bawah dia tu 5 Automatik kita dapat 5 X tu. 5, 12, 13. Jadi formula dia AB tu 25 Okey, luas pentagon 2 darab dengan setengah A tambah B darab dengan C. So kita dapat 540. 1, 2, 2 markah. Okey. Clear tak pelajar? Clear? Okey. Yang lain clear tak yang lain? Clear Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita tengok gambar dia. Okey, gambar macam ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. So, di bawah pembesaran. Okey, perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran. Okey, bila sebut saja pembesaran, pembesaran mesti ada faktor skala. Faktor skala ialah K lah. K sama dengan image bahagi dengan objek. Faktor skala berapa? Pada titik dia berapa. Ini pelajar kena tahu sebab dia 3 markah dekat sini. Ini markah dia besar ni. Pembesaran faktor skala ni nyatakan nilai dia. Ini formula dia. Okey, pada titik berapa. Okey, kita tengok objek ABC dulu. Kita tengok objek ABC. Yang tadi Okey, pelajar tengok objek ABC. So ni gambar dia. ABC. Yang mana satu image, yang mana satu objek. Pelajar take note lah kalau ada prime. Prime ni maksudnya koma ke atas lah. Prime ni ialah image. Yang ni ialah objek. Okey, kita tahu objek. Macam mana objek jadi image mesti pembesaran lah. Okey, lepas tu kita cari pusat pembesaran dia. So kita cantum bucu dia tu. Pelajar cantum bucu dia. Okey, 1,
Okey, seterusnya pelajar cantum bucu dia. Okey, so kita dah dapat pusat pembesaran dia kat situ. Negatif 2, negatif 1. Okey, faktor skala dia K sama dengan image bahagi dengan objek. So kita tengok, kalau image ni tengok yang besar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat 6/4 ataupun 3/2. Clear pelajar kat sini? Clear ya? Okey, so sekarang ni pusing balik sekejap. Okey, so sekarang ni macam ni. Ini gambar pelajar lah. Okey, so kalau pelajar tulis pembesaran, faktor skala dia berapa, kita kira ni. K sama dengan image bahagi dengan objek. Image yang ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 per dengan objek. 1, 2, 3, 4, 6/4. So, kecilkan 3/2. So, pelajar mesti tulis pada faktor skala 3/2. Okey, pada titik dia berapa tadi? Negatif 1. Kat sini ya? Negatif 2, negatif 1. Kat sini kan tadi kan? Okey, so mesti tulis negatif 2, negatif 1. So, 3 markah dekat sini. Clear? Clear tak pelajar? Okey, beres. Pelajar cuba yang B tu. Cikgu nak pelajar cuba yang B. Ni yang A ni dah clear. Pelajar cuba B. RSTU, cikgu nak jawapan. Pembesaran dia. Faktor skala dia berapa. Titik dia berapa. Cikgu nak jawapan. RSTU yang ni kan. Mana satu objek, yang mana satu image. So, image yang ada koma dekat atas lah. Prime tu. So, cantum. Ambil bucu cantum. Okey. Ambil bucu cantum. 2 bucu dah cukup. Okey. So, kita akan dapat pusat pembesaran dia dekat situ. 13/10. Okey. Mesti sebut pembesaran. Faktor skala dia berapa? Cikgu nak jawapan pelajar. Faktor skala. K sama dengan image bagi objek. 3/1 ke 1/3? Tamis. K sama dengan, yes, betul. 1/3. Jangan tertukar, jangan tertukar. Okey, so kita akan dapat macam ni lah, 1/3. Okey, satu lagi soalan. Okey, so soalan LMNP. Okey, pelajar cikgu nak jawapannya ni. Pelajar cuba yang ni. Pelajar boleh jawab tu, pelajar faham lah. Ya, sama juga. Tamis. Tak ada gabungan, dia sekali jalan je. Macam mana objek jadi image. Ni tak ada gabungan, ni satu je. Soalan dia macam mana objek jadi image. So dekat sini kita cantumkan tau bucu dia tu. Tadi cikgu dah tunjuk kan, cantum bucu dia. Macam ni, cantum bucu dia. Yang ni pun sama, cantum bucu dia. So kita dapat pusat pembesaran dia. Okey, 2, negatif 5.
Nampak tak pusat dia? Cuma beza dia faktor pembesaran, faktor skala dia negatif dekat sini. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Okey, pelajar, cikgu tanya, berapa nilai faktor skala? Faktor skala, image bagi objek. Okey, dia terbalik. Yes, pandai awak. So, negatif 6/3. So, negatif 2. Tanda negatif menunjukkan image berada bertentangan dengan objek. Setentang dengan dia. Okey, so K dia mesti negatif lah. Kalau kita tulis jawapan kan. Kalau kita tulis jawapan, macam ni jawapan dia. So, kita tulis pembesaran. Mesti ada faktor skala. Faktor skala ialah K lah. K sama dengan image bahagi dengan objek. So, image dia mana? Image dia yang ni lah. So, kalau kita kira petak ni 1, 2, 3, 4. So, 4 per, kalau kat sini 1, 2. So, 4/2. So, ialah 2. Tapi skala dia mesti negatif lah. Kenapa negatif? Sebab image dia terbalik kat sebelah. Okey, pada titik. So, titik tadi kita dah dapat lah titik dia. Jawapan dia mesti ada 3 tu. Okey, 1, 2, 3. Mesti ada 3 jawapan. Clear tak kat sini, pelajar? Clear? Okey. Okey, beres. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, soalan 13 ni kita buat sendirilah. Kita buat sendiri boleh Yang ni formula dia IK2O tu lah. I sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek lah. Kalau soalan ni dia nak cari K. Dia bagi image. Image 45 sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek dia 5. Just tekan kalkulator je terus dapat jawapan dia. Yang ni kita guna formula IK2O So cikgu nak tunjuk dekat mana kita guna IK2O dia. Yang ni yang lain ni pelajar boleh cubalah. Boleh cuba kan? Okey. So cikgu sambung cikgu sambung. Cikgu nak bincang soalan 13 ni. Soalan 13, kejap. Soalan 14, soalan 15. Okey, cikgu nak bincang soalan 15. Ni penting. Ni bentuk soalan SPM. Setakat ni pelajar boleh follow cikgu. Boleh follow. Okay, sedap angkat ibu jari kan. Okay, so kita sambung. Okay, kita tengok soalan bentuk soalan SPM. Okay, Rajah 9 menunjukkan 3 sisi 4 ABCD. So ABCD yang ni, EFGH so yang ni, dan JKLM. So yang besar lah. Okay, so kita tengok JKLM ialah image. Ni point dia. Yang ni ialah image. So kita label lah sikit dulu. Label ni image. Bagi ABCD di bawah gabungan transformasi XY. So yang ni ialah objek. Okay, so pelajar kena tahu bila gabungan macam ni XY kita cari Y dululah. Baru cari X. Tapi kalau pelajar buat terbalik pun tak ada masalah pun. Dia tetap betul. Tapi make sure kita cari belakang dululah. Nanti konsep dia salah nanti. Okay, so kita tengok macam mana objek jadi image. Okay, gabungan transformasi. Okay, yang ni cikgu nak take note sikit pelajar. So, okay, ni gambar cikgu lah. Cikgu sekejap macam mana nak besarkan ni. Okay, macam mana objek ni jadi image dekat sebelah ni. Okay, dia bagi panduan pada kita gambar dekat sebelah sini. Yang warna kuning tu panduan saja. Okay, dia biasanya objek ni akan jadi objek yang kedua lah. Ni dapat soalan macam ni, pelajar tulis untuk objek jadi image. So sekarang ni yang gambar yang pertama ni, macam mana jadi warna kuning? Pantulan. Betul pantulan? So dia pantul terbalik macam ni kan.
So dia pantul, dia jadi macam ni. Betul pelajar? Betul Okey, so kita tulis pantulan pada garis, mesti garis. Garis mana dia pantul? Kat sini Betul Y sama dengan 4. So 1 markah, 2 markah. Okey, macam mana gambar yang ni jadi kat sebelah ni? Mesti pembesaran, betul? Mesti pembesaran. Okey, mesti ada perkataan apa? Faktor skala. Faktor skala dia berapa pelajar? Bantu cikgu sekejap. Berapa faktor skala dia? Negatif 2. Okey. Kenapa negatif? Sebab objek dia terbalik, betul? Okey, pada titik. Titik mana? So kita cantum sini, cantum sini. Yang ni cantum sini kan. So titik dia sini Okey, titik 3, 3. Clear? Boleh faham soalan ni? Boleh Okey, lagi satu. Ni special soalan ni. Soalan ni macam-macam jawapan ada Macam-macam jawapan ada. Okey. So kadang tu dia sampai 20 jawapan pun ada Ni gambar asal dia macam ni kan. Okey, cikgu tulis. Gambar asal dia macam ni. Okey, so kita kena tahu macam mana objek jadi image. So macam mana yang ni jadi yang ni kan. So kalau kita nak abaikan gambar yang kedua ni pun boleh. So kalau cikgu, okey, kalau pelajar tak nampak jadi macam ni, baik pelajar pantul ke sini. Pantulan macam ni. Okey, kalau cikgu buat macam ni, okey, cikgu akan buat tulis pantulan. Pantulan pada garis. So cikgu akan pantul dekat sini. X sama dengan 4. So 1 markah, 2 markah. Lepas tu pembesaran. Pembesaran mesti ada faktor skala kan. Faktor skala dia 2 je. Kenapa 2? Sebab objek dia sama. Pada titik, titik mana dia berlaku pembesaran. So kita cantum bucu dia. Ambil cantum bucu ni. Betul? So titik pembesaran dia sini. Ni contoh cikgu tak tepat ni. Mungkin awak lagi tepat kot. So titik dia kat sini. Betul 7 apa? 7 Lebih kurang Boleh? Okey. So kalau yang ni, kalau pantulan dia pada X sama dengan 4. Cikgu saya tak nak pantul lah X sama dengan 4 tu. Saya nak pantul jauh sikit kat sini. Pantul sini. Ni pantulan dia berapa? X sama dengan 3. Faktor skala tetap sama. Pusat pembesaran je lah berbeza. Pusat pembesaran cantum bucu dia. Dia dah jadi lain dah. Jawapan dia. Ni yang Altamis dapat tadi kot. 3 berapa ni? 3, 7. Kalau kat sini, kalau X dia 3. Kalau X dia 3, pusat dia 3, 7. Dia macam ni Ni pantulan. Yang ni pasangan dia. Pusat pembesaran. Kalau pantul dekat X sama dengan 4, pusat dia 7, 7. Kalau pantul X sama dengan 3, pusat dia 3, 5. So macam-macam jawapan ada. Clear tak yang ni pelajar? Clear? Okey, Alhamdulillah. Senang.
Kalau keluar soalan macam ni mesti boleh jawab. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. So yang ni clear dua ni. Okey, seterusnya. Pelajar cuba yang ni boleh? Nak test pelajar lah. Soalan yang terakhir malam ni. Kita test sikit. Pelajar cuba B tu. Berapa jawapan dia? Diberi JKLM luas dia 129.6. Hitung luas kawasan ABCD. Maksudnya kita nak cari objek lah kat sini. Lepas tu cari beza. Soalan dia cari beza. So yang ni formula dia, kita tengok kat sini pelajar. Kalau soalan dia penjelmaan ni, gabungan ni, sambungan dia ni IK2O. Pelajar jangan lupa I sama dengan K2O. Image sama dengan K, faktor skala kuasa 2 darab objek. So image dia berapa? 129.6. K dia berapa? Faktor pembesaran tadi. Pelajar jawab tadi. Negatif 2 ke 2 ke sama je. Sebab bila kuasa 2 dia akan jadi positif. Okey, 2 kuasa 2 darab dengan objek. So kita nak cari objek sekarang ni. Boleh tekan kalkulator. Cikgu nak objek dia berapa? Pelajar. Bantu cikgu sekejap. Objek dia dapat apa? Ni objek ni 32.4. Yang lain dapat? Okey, beres. 32.4. Soalan dia nak beza. Berapa beza dia? Luas image dengan objek. Luas image tolak luas objek. So luas image dah dapat dah. Tolak dengan luas objek 32.4. So berapa dapat? Dapat jawapan dia. Boleh clear tak pelajar? Clear? Clear. Okay. Okay. Thank you. Thank you dah clear dah tu. Alhamdulillah. Okay, kita sambung satu lagi lah. Ni soalan trigo. Soalan trigo soalan bab 7 trigo. Pelajar nak cuba tak yang ni? Pelajar cuba dulu boleh? Cuba dulu. Cos X tu berapa? Cikgu tunggu pelajar. Cikgu bagi masa. Pelajar jawab, lepas tu kita bincang, lepas tu kita stop. Last. Ni bab 7 bab 7. Trigo. Tujuh ke 6? 7 lah. Dia ada satu lagi sukatan serakan kan. Nombor 8. Okey, berapa cos X? Bantu cikgu. Cikgu tunggu jawapan. Nak kena cikgu tunjuk ke? Nak cikgu tunjuk, cikgu tunjuk. Kena nak cuba dulu. Make sure label lah QS tu berapa, QR tu dengan QS. Tolong tunjuk. Beres. Kan senang. Yang lain okey. Cikgu tunjuk sikit Okey, Altamis. Yang ni dah ada animation sikit
Share sikit. Okey. Okay, first kali kita tengok kat sini. Ni gambar dia. Pelajar di sebelah QRS ialah garis lurus. QRS ni yang panjang ni ialah garis lurus lah. QS. Okey, negatif 3.5. Okey, beres Ashraf, kita tengok cos X. Okey, so sekarang ni QS ialah 8. QS ni 8, jadi QR tu ialah 4 lah. Teorem Pythagoras kat sini kita dapat 5. Panjang tu 5. Ya eh? Okey, seterusnya kita tengok soalan dia. Okey, sudut QPR ni lebih kecil. QPR ni lebih kecil daripada 90. Okey, jadi sudut dia mesti antara 270 hingga 360. Kenapa? Okey, sebab dia berada di sukuan yang keempat. Add sugar to coffee. Ingat tak? Cos positif. Add sugar to coffee. Dia mesti macam ni gambar dia. Sudut dia ni dekat sini. Berada di sukuan yang keempat. Okey, jadi cos X tu ialah positif cos theta lah. Jadi sudut kat situ sudut rujukan dia. Cos X sama dengan positif cos theta sudut QPR. So kita tahu dekat sini sebelahan per hipotenus. So sebelahan dia berapa? 3 per 5. Beres Ashraf? Beres jawapan dia 3 per 5. Kita ambil sudut rujukan dia. Yang negatif tu Y lah. Dekat sini clear tak? Soalan pertama ni clear tak? Yang cos ni clear cos ni. Belajar respon. Okey. Tak ada yang respon ke sedang mencatat tu. Okey, satu lagi. Okey, tangent Y. Sudut dia dekat dalam. Keluar cikgu. Okey, sudut dia kita cari belah dalam lah Ashraf tadi. Kita cari ni. Kita cari belah dalam. Dia nak cari X ni. Okey, memang cikgu faham tu maksudnya. Bila dekat luar kita cari dalam dia positif. Dia akan jadi negatif. Tapi make sure kita kena tahu dia berada di sukuan yang keberapa. Okey. So nanti tengok video balik Ashraf, kita dah bincang soalan ni. Cuma tak detail kot dari tu kot. Okey. So kita tengok tangent last kali. Cikgu sudut dia kat dalam ke kat luar cikgu? Cikgu boleh lukis sukuan dia. Boleh? Okey. So sekarang ni kalau dalam gambar kita dia jadi macam ni. Ni gambar kita ni. Okey, dia akan jadi sebab dia cos ni positif. Kita tahu add sugar to coffee. Add sugar to coffee. So bila cos positif dia berada di sukuan yang keempat. So dia akan jadi gambar dia jadi macam ni. Ini sukuan yang keempat ni. So kita nak cari sudut sini je. Sudut sini kita nak cari. Dia positif. Sebab tadi kan dia kata cos theta tu sama dengan positif cos alpha ni. Sudut sempadan dia. Sudut yang sempadan Okey. Lapornya. Okay. So last sikit lagi last. Okey, 3 per 5 Okey, nanti awak tengok balik video cikgu ni. Okey, tangent Y. Tangent Y senang. Tangent Y kita tengok sudut PRQ mana? PRQ. Okey, yang dalam ni lebih kecil daripada 90. So sudut dalam dia mesti antara 90 hingga 180. Maka sudut Y itu berada di sukuan yang kedua. Sudut Y itu berada di sukuan yang kedua. Yang ni senang lah. Dia dekat luar kan. Sudut sepadan dia mesti belah dalam. Okey. So kita tahu tangent dia mesti negatif. Yang ni yang kita dapat negatif ni Ashraf. Ni yang awak dapat tadi negatif. 3/4. Oh, awak cari tadi tangent tu
Patut awak dapat negatif 3/4. Clear tak ke sini? Belajar. Okey, Alhamdulillah. Yang lain okey? Yang lain okey, clear? Okey, so rasanya itu sajalah daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang join cikgu. So kita boleh stop lah. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Sama. Okay, thank you. Thank you. Thank you.